sentiasa mendapat keberkatan, lipat guna dan pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita mulakan kuliah doa kita pada pagi ini dengan kita membaca surah Al-Fatihah, dan kita niatkan mudah-mudahan bacaan Al-Fatihah kita ini menjadi asbab agar rohaniah kita berhubungan dengan rohaniah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga kepada isteri, suami, anak cucu cicit dan seluruh keturunan kita, juga semua umat muslimin dan muslimat walau di mana saja mereka berada. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة. يا رب صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة. يا رب صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة. يا رب صل على محمد يا رب وارض عن السلالة. يا رب صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ. يا رب صل على محمد يا رب فارحم والدينا. يا رب صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا. يا رب صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم. يا رب صل على محمد يا رب واغفر لكل مذنب. اللهم صل على محمد يا رب يا سميع دعانا. اللهم صل على محمد يا رب لا تقطع رجانا. يا رب صل على محمد يا رب بلغنا نزوره. يا رب صل على محمد يا رب توشانا بنوره. يا رب صل على محمد يا رب حفظنا وأمانا. يا رب صل على محمد يا رب واسكننا جنانا. يا رب صل على محمد يا رب أجرنا من عذابك. يا رب صل على محمد يا رب وارزقنا الشهادة. يا رب صل على محمد يا رب حفظنا بالسعادة. اللهم صل على محمد يا رب
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ashrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Pengajian tauhid ini adalah pengajian untuk membuang rasa wujud diri. Jadi bila nak berlatihan untuk membuang rasa wujud diri adalah serentak dengan latihan untuk membuang rasa mementingkan diri sendiri. Jadi tidak kena kalau kita dalam perjalanan ataupun dalam matlamat untuk pengajian tauhid, dan niat kita di sini bukannya untuk tahu tentang tauhid, tapi niat kita di sini adalah sama-sama untuk melatih diri mengecapi kenikmatan bertauhid, sama ada yang bercakap ataupun yang mendengar. Itu sama-sama. Jadi kita kena bermula dengan lebih mementingkan kepentingan orang lain berbanding mementingkan kepentingan diri sendiri. Latihan yang pertama-tama sekali adalah parking. Yang disebabkan mudah kita nak berjalan dekat, kita parking asalkan kita mudah, tanpa memikirkan laluan kanan dan kiri, tanpa memikirkan mungkin blok kereta orang lain ataupun memikirkan menyusahkan orang lain. Tambah pula surau kita yang barakah ini mudah-mudahan maknanya berada di persekitaran, di tengah-tengah maknanya rumah-rumah, taman perumahan. Jadi maknanya pastikan kereta kita tidak mengganggu ataupun dirasakan seperti maknanya tidak menyusahkan orang lain. Kalau kita letak tepi jalan, pastikan betul-betul tepi jalan. Kalau ruangannya untuk ruangan laluan, jangan kita lebih tempitkan lagi begitu. Kalau tidak ada maknanya kita belajar. Hanya lebih mementingkan kepentingan diri sendiri semata-mata. Itulah sebab kita serentakkan dengan bantuan guru kita di Syifat pun ada programnya serentak. Jadi maksudnya makna pakat-pakat lah macam mana nak buat tu parking kereta. Tak apa, biar kita lambat datang kuliah sebab kita jalan parking jauh. Setiap langkah itu adalah nur ketauhidan untuk rohani kita. Ini pengajian bukan pengajian badakan. Ini pengajian benar-benar pada memandang nur Allah. Jadi kalau kita pada akal, kalau aku parking jauh, aku kena jalan jauh, nanti aku datang lambat pula, aku mendengar kuliah banyak pula mungkin yang aku termiss. Itu akal. Pada persoalan rohani, biar aku lambat asalkan orang lain tidak susah, biar aku jalan jauh. Kalau nak lebih mantap lagi, walaupun datang awal, siap-siap parking jauh dah, memikirkan kok orang lebih perlu untuk datang, untuk parking dekat yang lebih perlu. Aku ni muda, aku ni motor je, tak ada masalah nak parking celah mana pun. Ini dengan motor pun maknanya parking letak dekat tempat kereta. Yang penting aku cepat. Itu. Inilah rahsia sehingga pintu langit terbuka, sehingga membantu tentera perang Badar, kerana mereka benar-benar fana fi rasul. Mereka benar-benar telah tenggelam kecintaan kepada Nabi SAW. Serentak dengan itu mereka melebihkan orang lain. Dan inilah juga asbab bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak peperangan yang disertai oleh para sahabat. Amin. Jadi kalau macam kita naik motor, sodong masuk tempat parking kereta, sebab apa ni? Nak cepat, nak belajar tauhid. Awak tak belajar tauhid, awak hanya belajar mementingkan diri sendiri. Nanti ilmu tauhid awak belajar akan lebih menyombongkan awak. Ini pengajian kita ni pelik. Dia lambat tau. Lepas tu kita nak datang yang muslimat misalnya, nak datang mengaji tauhid. Suami tak nak mengaji tauhid. Bila nak pergi tu, suami mengada-ngada pula. Suruh buat kopi lah, cap kotiau lah. Bukan kotiau biasa, cap kotiau. Lepas tu, bang saya dah lambat ni bang, abang pergi beli kedai lah abang. Bukan tak ada kereta, tak ada kaki, nak bawa apa semua. Salah. Nak pergi dah ni, tiba-tiba suami ngada-ngada pula, abang manja. Suami uji. Suami tu mungkin bila saya kebet pada suami lah, maknanya tu, isteri aku ni nak ilmu ke nak
Kalau nak ilmu tauhid begini kaedahnya, nak bertauhid begini kaedahnya. Mungkin begitu suami. Mungkin juga Allah Ta'ala menguji kita dengan asbab pelakon suami tadi. Maka suami pun bila nak kita nak keluar ni, suami pun ngada-ngada buat manja dia. Sepak kan. Tu fail. Kalau kata abang saya nak pergi juga lapang, nanti lambat saya dengar ni, fail. Kalau nak kena lulus, macam mana? Baik, penuhi peran suami. Sebab apa? Tauhid ini untuk dia mendapat limpahan nur tauhid, tak tumbuh ilmu. Jangan boleh nanti lambatlah saya pun datang ni banyak lepas zikir apa sebagainya. Maknanya awak pentingkan diri sendiri. Maka okey bang, nak apa lagi? Settle semua suami itu, okey tak, saya pergi. Pergi. Di situ bukan saja penyebab Allah Ta'ala melimpahkan nur tauhid ke dalam diri kita, bahkan kita menjadi asbab pula nur tauhid itu melimpah ke dalam jiwa suami kita. Ini seni. Berapa ramai bonda-bonda yang komited dalam pengajian, kan bonda seluruh rumah. Dah selesai semua tu, keluar duhanya, keluar tengah hari lepas zuhur. Padahal ada ayahanda muslimin, ada kuliah zuhur. Kuliah zuhur ni bonda, lepas tu kuliah maghrib lagi, lepas tu program gini-gini lagi. Tapi suaminya tidak pernah senang dengannya. Sebab apa? Penuh kesombongan, tapi yang tidak disedari. Okey, mukadimah. Kena faham letak duduk sebab ayah dia pesan. Macam mana manhaj kita? Manhaj kita. Manhaj kita bukan manhaj nak mengetahui, tapi manhaj kita adalah manhaj nak melatih diri mengecapi nikmat bertauhid itu. Dan ini cara. Kemudian kalau kita anak-anak sedang khidmat menjaga ibu dan bapa, kita tinggalkan mak bapak kita yang sakit. Sebab apa? Sebab nak belajar. Salah. Sebab Allah Ta'ala tidak ada yang mampu untuk menghalang kalau Allah Ta'ala nak memberikan limpahan nur tauhid itu. Kita niat betul-betul nak belajar, nak berzikir dan sebagainya. Mak kita pula sedang sakit, kita khidmat menjaga mak. Sekira-kira adik-adik kita yang lain semuanya sibuk untuk menggantikan peranan kita itu, maka kaedahnya macam mana? Kekal menjaga mak. Hati merasai seolah-olah berada bersama-sama sahabat yang berzikir dan majlis ilmu, tapi jasad kekal menjaga mak. Setiap tingkah laku kita dalam berkhidmat menjaga mak itu adalah nur tauhid bagi rohani kita, melimpah pula kepada rohani ibu. Mudah-mudahan kita menjadi asbab ibu kita meninggal dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berlaku kepada sebaik-baik tabi'in Uwais Al-Qarni. Tidak pernah orang mengambil ilmu daripadanya. Tidak ada kenali sama ada sebagai tentera yang hebat, sama ada sebagai maknanya ulama, sama ada sebagai yang meriwayatkan hadis. Tak terkenal langsung, tapi semua penduduk di langit mengenali nama Uwais Al-Qarni, sehingga baginda Nabi SAW mengisytiharkan beliau sebagai sebaik-baik tabi'in. Apa yang beliau lakukan? Rohani beliau bersama dengan Nabi SAW setiap kali medan peperangan, tetapi jasad beliau tetap bersama ibu. Kerana itulah tuntutan dan tanggungjawab, akhirnya mendapat gelaran sebaik-baik tabi'in. Hampir beliau menjadi sahabat, tapi tak dapat. Kisahnya semua orang maklum kan? Begitu. Jadi benda-benda macam ni, seni-seni macam ni kita kena faham. Adapun kalau tidak ada halangan ibu dan ayah, tidak ada halangan suami dan isteri, tidak ada halangan anak-anak dan tanggungjawab yang lain, maka kita datanglah memenuhi asbab. Begitulah kira-kira. Wallahu a'lam. Lihat kuliah kita. Kita sampai tajuk mana ya? Nur dah macam belum? Nur belum. Kita sampai maknanya habis penceruk iman saja. Nur belum lagi. Muka surat 3 dah habis. Surat 3 perlukan catatan saya ni apa ni? Perlukan 1, 2, 3, 4. Itu mula 4. Agama ialah pengetahuan. Ayah ada bonda lah, tuan-tuan puan-puan lah kena tanda ni. Sebab saya tanda macam-macam, banyak tempat. Nasib baik kitab saya yang asal ayah dia dah ambil. Kau tidak lagi pening dia tanda. Ini kita ada lain. Tapi jika ayahnya seorang ambil kitab yang asal, ayah dia yang buat itu pula susah saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif hafizallahu taala wa nafa'ana bi ulumi bidarin Allahumma amin. Pada pusat yang ketiga, perenggan yang keempat. Nah, berkata pengarang kitab ini oleh Ikhwali Al-Malik, mudah Allah Ta'ala memelihara beliau dari jabatan jasmani dan rohani dan membiarkan beliau dalam petunjuk dan hidayah dan ilham yang benar, dan Allah Ta'ala membantu kita untuk menjadi murid yang taat, adab, cinta dan khidmat kepada semua guru dan para masyayikh kita. Allahumma amin. Dan Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada kita dengan asbab bacaan kitab kita ini. Allahumma amin. Pada perenggan yang keempat, pusat yang ketiga. Agama ialah pengetahuan yang disandarkan kepada Rasul dan kitab Allah yang diturunkan kepada mereka. Justru itu manusia amat berhajat pada Rasul untuk memberi jawapan bagi segala persoalan akal. Maka jawapan kehidupan ini hanya dapat diuraikan apabila adanya keimanan seseorang itu kepada Rasul. Ini kerana pada Rasul Allah memberi penglihatan dan pengetahuan tentang hakikat diri manusia, rahsia alam zahir dan alam ghaib. Di sini saya ulang sekali lagi. Apakah hakikat keimanan kepada Rasul? Hakikat keimanan kepada Rasul adalah beriman kepada Rasulullah SAW. Selagi kita tidak beriman kepada Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah, tidak benar iman kita kepada semua Rasul dan para Nabi yang lain. Dalam rukun iman yang keempat tu, rukun iman yang keempat kan? Rukun iman yang keempat pula kitab. Rukun iman yang kedua, ada setengah tu tulis rukun iman yang ketiga, Allah, malaikat, Rasul. Ada kata Allah, Rasul, malaikat. Itu tak masalah ya. Okey. Jadi hakikat beriman kepada para Nabi dan Rasul adalah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kerana baginda lah pintu untuk kita mengetahui segala Nabi dan Rasul yang lain. Bahkan baginda lah pintu untuk kita mengetahui segala ghaibiyan di kalangan para malaikat, kitab-kitab yang terdahulu dan semuanya yang berkaitan dengan perkara-perkara lain. Okay. Hakikat keimanan kepada Rasulullah SAW pula adalah dengan mencintai baginda. Hakikat mencintai baginda pula adalah sehingga cinta membuahkan rindu. Dan hakikat kerinduan adalah sehingga kita sentiasa berbicara tentang baginda sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui rindu, mengakui rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak berbicara tentang baginda sallallahu alaihi wasallam menafikan kerinduan. Okey, boleh ya? Dan bagaimana cara kita bicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada beberapa kaedah. Kaedah yang pertama dengan cara bacaan. Sama ada kita membaca Al-Quran. Ini pelik sikit. Baca Al-Quran bukan sebab nak faham. Baca Al-Quran bukan sebab nak tahu, faham, istimewa hukum kan. Baca Al-Quran bukan sebab nak pahala, nak ganjaran fadilah, bukan. Baca Al-Quran sebab apa? Sebab nak membaca, ni betul komen, tentang Nabi. Baca Al-Quran sebab jambatan untuk menyambung ingatan kita kepada Nabi. Baca Al-Quran untuk menghilangkan kerinduan, untuk kata bahasanya melampiaskan rindu kepada Nabi SAW. Latih daripada sekarang supaya Ramadan yang akan datang, latih kerinduan sehingga nanti rindu kepada Nabi SAW. Bulan Ramadan kita baca Quran. Kenapa buat tadarus? Rinduku kepada Nabi. Ini proses. Secara pegangan prinsip, kenapa baca Quran? Kerana Allah. Tapi proses nak menyampaikan kepada hakikat kerana Allah itu kena berasaskan kepada kerinduan kepada Nabi SAW. Kalau baca Quran bukannya berdiling-dilingan, bukannya berhubungan kerinduan dengan Nabi SAW, maka apa bezanya kita membaca Al-Quran dengan orang kafir yang membaca Al-Quran? Takkan kita nak sama membiarkan diri kita tidak berbeza dengan orang kafir yang membaca Al-Quran? Ingatkan orang kafir tak kaji Quran? Orang kafir kaji lebih lagi Quran. Tapi jangan mengubah kefahaman yang lalu. Dalam konteks kuliah kita ini proses, kita mendedahkan seni-seni proses. Proses ini maksudnya satu perkara yang panjang lah. Step by step. Gitu. Ya. Jadi maknanya baca Quran. Yang kedua, baca tentang apa-apa saja tentang Nabi. Yang dulu kita dah sebutkan. Sama ada baca tentang maulid Nabi, maulid Syifud Durar ke, maulid Ibai ke, Diaul Lamia ke. Okey, maknanya tentang maulid. Bacaan tentang maulid Nabi SAW, alhamdulillah kita hari yang pertama kuliah kita dalam 2016, dan 2016 ini maknanya kepala tahun baru, walaupun tahun baru Masjidi ini berada dalam Rabiul Awal, dan kita masih lagi dalam mood Maulid Rasul SAW.
Membaca tentang Maulid, apa rahsianya? Membaca tentang Maulid adalah mengetahui dimensi Nabi SAW semasa baginda di alam nur. Semasa baginda di alam nur. Walau bagaimanapun perbahasan dan pertikaian berkenaan dengan hadis-hadis berkenaan dengan Nur Muhammad dalam bidang ilmu hadis, tetapi kita letakkan semua bicaraan itu pada satu potong ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala menyatakan, nisbah kepada Nabi Muhammad SAW, wa ana awwalul muslimin. Nabi itu adalah orang Islam yang orang pertama-tama menyerah diri. Maka semua bicara tentang alam sebelum Nabi dilahirkan ataupun alam nur di sisi Nabi SAW, bila kita letakkan di bawah lembayung ayat ini dan kita fahami sekurang-kurangnya secara bidalan dan perumpamaan, maka tidak ada masalah. Faham tak? Sebab bila Nabi disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai wa ana awwalul muslimin, dan akulah orang yang pertama-tama muslim, akulah muslimin yang paling pertama, okey, bermaksud tidak ada nur yang Allah Ta'ala ciptakan lebih awal daripada Nur Muhammad yang ada pada Roh Muhammad. Begitulah. Dan bicara itu panjang, nanti kemudian. Alright. Jadi itu yang saya nak terangkannya tentang Maulid. Sebab itulah bacaan-bacaan Maulid ini jangan diremehkan. Bagi mereka yang memahami seni menuju kenikmatan jiwa bertauhid, tidak pernah akan meremehkan bacaan Maulid. Bahkan menjadikan ia sebagai jadual pengajian, sama ada bersifat bulanan, 3 bulan sekali, ataupun sekurang-kurangnya semasa khatam pengajian. Sekurang-kurangnya semasa khatam pengajian. Kalau di Azhar, selepas kita habis, bukan, saya tak ada pengalaman begitu, sahabat-sahabat saya lah, maknanya baca matan Imam Dardir. Imam Dardir dia ada matan dalam akidah. Beliau ini seorang sufi dan bermazhab Maliki dalam fiqh. Okey, dan dalam akidahnya itu ada matan Dardir, Kharidah Bahiyah tu namanya. Okey. Bila sahabat-sahabat kita kat Mesir itu dah habis khatam main pengajian matan Imam Dardir atau Kharidah Bahiyah itu, maka dah last itu menjarahi maqam beliau, okey, dan bermaulid di situ. Sebab apa? Proses. Sebab apa? Sebab akhirnya kita nak kecapi adalah nur pada rohani. Dan nur itu sumbernya adalah Allah Subhanahu Wa Taala melalui siapa? Melalui Nur Muhammad. Begitu. Pendek kata beginilah. Nak terima, tak terima tak apa. Tetapi kita punya kecenderungan begini. Jalan kita begini. Bagi mereka yang memahami dan mengetahui proses dan sudi melalui proses mengecapi nikmat bertauhid, maka kefahaman terhadap Nur Muhammad itu dia akan sekurang-kurangnya bersangka baik dengan menambatkan kefahaman tersebut di bawah lembaga ayat wa ana awwalul muslimin. Penerangan dan kefahamannya kemudian belakang. Okey, itu maulid. Sekurang-kurangnya bila kata kita apa maulid. Gitu. Sebab apa? Itu sifat nurani, ruhani. Yang kedua, kitab tentang sirah Nabi SAW, itu kita dah bicara dulu. Yang ketiga, kitab tentang Syama'il Muhammadiyah, itu sudah biasa pada sekarang ini. Akhir-akhir ini, setahun 2-3 tahun ni, ramai dah surah-surah masing-masing buat bacaan kitab Syama'il Muhammadiyah. Dan yang keempat, kitab berkenaan dengan khosais Nabi SAW. Ini semua 5 perkara: baca Quran, kitab maulid, Quran, kitab maulid, sirah, kemudian Syama'il dan khosais Nabi SAW ini semua adalah apabila untuk kita membaca tentang Nabi SAW dengan tujuan apa dia? Melepaskan kerinduan kita kepada baginda SAW. Yang kedua, bagaimana untuk melampiaskan. Maaf, kata melampiaskan itu seolah satu macam perkara yang terpendam dan macam tu konotasi kerinduan kita kepada Nabi SAW dengan cara melakukan perkara-perkara yang baginda suruh kita lakukan. Didahului dengan perkara yang wajib yang baginda arahkan dalam syariat Islam ini. Kemudian ditambahkan pula dengan perbuatan-perbuatan yang sunat. Kemudian disusuli serentak dengan itu meninggalkan perkara yang
haram dan mengurangkan perkara yang makruh. Adapun perkara yang harus diambil mana-mana yang wara' setakat mana kemampuan diri. Wara' ni jangan dipaksa-paksa. Kalau kita boleh wara', jangan ada letak orang untuk wara' macam kita. Itu seni dia. Kalau tidak, mudah iblis suntik kita dengan virus sombong, dengan kewarakan kita. Kalau kita nak wara' seorang-seorang. Tapi kalau orang tanya dalam hal ni macam mana nak wara', kita kongsikan. Kita boleh ajak dan nyatakan waraknya A, tapi jangan kita meminta dan menyuruh memaksa orang untuk ambil kaedah yang warak. Contoh, kita nak solat pakai serban jubah bagai anak kita nak solat pakai t-shirt seluar jean. Jangan duk paksa dia pakai t-shirt, pakai sebab macam kita. Dia berdekat permulaan. Sebab apa? Warak-warak kita. Dia kekalkan yang wajib. Ni seni dia. Kalau tidak, ayah dia akan berhadapan dengan situasi renggang dengan anak-anak. Kita pakai tudung labuh, jubah, nikah apa bagai. Anak kita pakai tudung seteng-seteng je, seteng. Nampak ya? Tapi seteng-seteng itu pun setakat mana yang diperkirakan cukup syarat lah. Dan itu pun banyak pembahasan dalam fiqh. Tapi nak katanya hal warak ni jangan dipaksakan orang. Kalau kita paksakan orang untuk warak supaya kita, lebih-lebih lagi orang tu anak kita ke, mak kita ke, adik-adik kita ke, akan mengakibatkan renggang hubungan. Bila renggang hubungan, terputus connection, bagaimana nur ini boleh melimpah. Tujuan macam baik kan? Kau dah warak ni. Nanti kita pula akan kata, tak warak sungguh, kejam warak. Iblis yang mudah kata kita ni baik pula sebab warak. Udahlah, kita dah terjerumus ke dalam lembah rasa diri baik. Nampak ya? Kemudian apa dia? Kemudian terputus pula hubungan kasih kita dengan sepatutnya kita kasih. Maka bagaimana nur ingin melimpah. Saya baca dalam satu komen Facebook, dia komen begini: Alhamdulillah sambutan tahun baru telah disambut kebelakangan ini dengan cara yang begitu baik. Daripada konsert yang berbagai dekat Dataran Merdeka, sekarang dah beberapa tahun kita sambut tahun baru dengan selawat, munajat dan seumpamanya kan. Okey, cuma malam tu kita kat tempat lain, saya tak datang lah kat Dataran Merdeka tu. Tetapi, ni komen dia, tetapi majlis telah dicemari dengan beberapa kehadiran golongan muda-mudi yang berkapul bajet baik. Dia nampak orang berkapul dengan tidak menutup aurat dan sebagainya. Tercemar majlis. Majlis sambutan tahun baru yang bertemakan qasidah, munajat dan selawat serta doa. Gitu. Maka di sini kalau dalam proses perjalanan nak menuju kenikmatan bertauhid, tergelincir. Sebab apa? Kalau bertauhid, tak ada masa dah memandang buruk orang lain. Kalau pengajar nak bertauhid adalah sibuk memandang buruk diri, dan bila kalau terpandang juga buruk orang lain, terus sangka baik kepada orang itu, mungkin ini lebih baik. Dulu langsung-langsung dibuat benda lagi tu, mungkin ini baik dah ni. Maka dan terus doakan kebaikan untuknya, dan serentak dengan itu terus mencari kesalahan diri. Dan kesalahan diri yang dicari apa dia? Bila engkau mudah memandang buruk orang lain, bermaksud engkau berasa diri engkau baik, itu lebih mencemarkan majlis. Dia duk kata orang tu kapul tak buka aurat, tak buka aurat sebagai mencemarkan majlis. Tapi bila dia duk buat berada dalam keadaan begitu, maksudnya apa? Maksudnya dia berasa dirinya lebih baik daripada orang itu. Awak itulah yang mencemarkan majlis. Adapun mungkin orang yang datang itu dalam keadaan berkapul, maknanya tak apalah, kita nak kahwin ni, mungkin kita dah terjebak dengan keserapaan yang lalu, kita nak mula macam mana? Dengan kata mula dengan Rasulullah SAW. Macam mana nak pergi majlis yang semua orang tak halang-halang kita? Nak pakai tudung tak tu pakai tudung. Tak pernah apa lagi, tak apalah, kita mula tu tengok ramai-ramai datang dalam majlis, tengok macam mana feeling dia. Biasa kita pergi disco malam tahun baru, tapi malam ni kita pergilah sini. Mungkin tujuannya betul-betul nak ke disco, kena rock-block sanggup kat situ. Maka lepak situ je lah. Ada kereta dah blok, nak keluar tak boleh, tersangkut kat sini memang ada. Lepas tu dengar. Maka di mereka ni mungkin mencari-cari permulaan untuk berubah kebaikan. Kita pula dah merasa baik, kita nampak buruk orang, kita lebih tercemar. Kalau mati waktu tu, mati mereka mungkin ada keampunan.